Kalau ikutkan kita banyak tertinggal. Saya tak, kita pun kelas 1 jam je, saya nak tunggu semua orang ada tu tak sempat. So kita mula sekarang. Yang mana tertinggal masa mula-mula tu tertinggal tu kena tengok rakaman lah. Saya ada buat rakaman. Okay. Okay, chapter 3. Sebenarnya ni kita dah belajar dah. So, belajar tentang ohm. Hubungan ohm, voltage, resistance dengan current. Formula dia. Ini contoh. Ini contoh. Okay, lepas tu energy, power. So, apa itu energy, apa itu power, dan formula dia. Dan contoh. So, ini contoh untuk contoh jika diberi power apa dia, dan diberi masa, power dalam joules, masa dalam saat. So, guna formula ni dapat jawapan dia. Lepas tu, power pun ada formula lain. Jika diberi arus dengan rintangan, guna formula ni. Lepas tu, dan ada 2 lagi formula lah yang lain. Ini contoh dia. Okey, bila kita belajar tentang power tu, kamu dah belajar, tahulah efisiensi dia apa dia. Efisiensi, power out, bahagi dengan power in. So, dalam, kalau nak peratus, kena kali dengan 100%. Dapatlah peratus dia berapa. Okey, contoh dia. Ni kita ulang kaji balik yang lepas-lepas. Kemudian belajar tentang siri parallel circuit. Okey. Okey, pertama kali kamu kena fahamlah siri dan kena pasti sesuatu literasi ataupun parallel. Okey, kalau bentuk macam satu tali tu, yang tu adalah sesiri. Sesiri. Satu tali, ujung dia di positif bateri, ujung lagi satu di negatif bateri. Itu satu macam bentuk tali tu, dan tu string adalah sesiri lah, ataupun ujung dia di A, ujung lagi satu di B. Itu adalah sesiri. Okay. So sesiri IT dia sama dengan I total dia sama dengan I1 sebab dia satu laluan saja, tak pecah. Okay. So sama dengan VT bahagi RT. Okay. RT ni yang berbeza. RT adalah campur semua rintangan di satu tali tu, string tu. Okay. Okay. Dan VT, V total dia sama dengan, dia ada 2-3 bateri. Bateri tu disambung positif, negatif, positif, negatif. Kamu kena tambahkan lah. Inilah, kena tambah semua. Okey, ini contoh. Okey, ini contoh jika ada fuse. Okey. Just VS, nilai VS ni. Okey. Bila dah dapat nilai VS, jika I sama dengan 1 mA, berapa nilai VS dia? Okey. Pertama sekali kamu kena rintangan ketiga-tiga ni kena tambah semua. So jadi V sama dengan VS sama dengan I total
bahagi A total. Okey, disebabkan A total. Okey, disebabkan VS ini satu laluan je, jadi dia apa tu? Dia sama dengan nilai ni lah. Sama dengan I bahagi RT. Okey. So nak cari A total kan. So A total dia A1 tambah A2 tambah A3. Okey. Okey. So dapat A3, A4 masuk kat sini. Okey. Okey. So ini jawapan dia lah. Jawapan dia. So A1 A total dia berapa? Tambah semua. So A total dia adalah ni. Okey. Okey, setiap satu rintangan ni akan menghasilkan satu voltage, pengurangan voltage. Setiap satu load ni, ini dinamakan load lah. Setiap satu load ni, dia akan mewujudkan satu pengurangan voltage pada sini. So dia akan pengurangan voltage pada sini. Diistilahkan sebagai V1. V substrate A1 dengan V bukan sama dengan yang ni pula V A2. Ni adalah V kat sini ni lah, ni A1, A2, A3, V A1, V A2, A3. So dia akan dapat nilai ni, nilai ni, nilai ni. Ini guna ohm, formula ohms. Okey. So nak cari betul. Okey, dah dapat ni. Nak cari VS sama dengan I kali RT. So I dia dapat dah yang ni. Diberi RT daripada nilai yang ni. Okey. So dapatlah nilai ni. Ni itu saya tunjukkan. Okey, dapatlah 9 volt. Jadi 9 volt 9 volt VS sama dengan 9 volt. Jadi 9 volt dapat jawapan dia. Dapat jawapan dia 9. Okey. Kemudian bila masa VS ni maksimum? Nilai VS maksimum hingga fuse tu blow. So untuk fuse dia akan terbakar jika arus yang mengalir di fuse ni melebihi 5 ampere, miliampere. Kalau lebih daripada nilai 5 miliampere, fuse ni akan terbakar. Jadi maksimum dia 5 miliampere. Jadi masukkanlah I ni 5 miliampere. T ni dia tak berubah. T dia tak berubah. 9 kilo ohm. 9 kilo ohm ni dia tak berubah daripada sini. Okey. Okay, ni nilai 5 miliampere ni daripada fuse tu. Fuse tu dia ada, kalau kamu nak beli fuse, dia ada apa, orang akan tanya, penjual itu akan tanya berapa ampere. So nilai ampere tu adalah nilai fuse tu boleh tampung. Lebih daripada nilai itu, fuse tu akan terbakar. Ataupun okay. So VS maksimum ni
kalikan ni, dapatlah jawapan 45 volt. Jika lebih daripada 45 volt, dia akan, fuse tu akan terbakar. Jika lebih 45 volt, seperti yang kamu belajar sebelum ni, V berkadar terus dengan I kan? Okay, V berkadar terus dengan I. Jadi bila V menaik, I pun menaik. Jadi secara tak langsung, jika naik tadi I dia adalah 1 miliampere kan. Jika 5 miliampere, ni pun akan menaik. So dia akan menaik jadi 45 volt. Okey. Kalau 1 miliampere dia 9 volt. Kalau 5 miliampere dia 45 volt. Okey. Ni. Okey. Okey, sekarang kita masuk seterusnya. Kirchhoff voltage law. Sekejap. Okey, sekarang kita masuk babunya ni. Kita masuk slide. Terusnya yang terbaru, Kirchhoff voltage law. Okey. Okey, tadi Ohm's law kan? Kirchhoff voltage law. Okey, Kirchhoff voltage law definisi dia seperti ni. Yang ni. Okey. So kalau dalam bahasa Malaysianya dia kata kat sini jumlah individual voltage drop. So individual voltage drop ni yang ni adalah nilai yang ni. Nampak ni? Yang ni bila dia sampai resistor dia punya kejatuhan voltage tu adalah 1 volt. Bila sampai A2, kejatuhan voltage dia adalah 3.3 volt. Bila sampai resistor 3, kejatuhan voltage dia 4.7. So dia menggunakan semua. Semua tu maksudnya S source, V source tu V source tu nampak ampere yang saya tulis ni? Nampak je. 9 volt. Jadi bila 9 volt tu dia akan jatuh. Sampai A1 dia jatuh. Sampai A3, 3.3 jatuh. Sampailah 4.7 jatuh. Jadi dia menggunakan semua load ni, A1, A2, A3 ni menggunakan ke semua 9 volt ni. Lihat detail ni ya. Kita gunakan contoh detail ni. Okay. So, arus akan mengalir kat sini. Dari sini ke sini. So, ni adalah positif. Kalau bateri yang panjang tu positif. Ni line yang panjang tu adalah negatif. So, ni adalah negatif.
So bila arus kat sini sampai ke sini, sini akan jadi positif, negatif. Dia turun. Nampak tak? Daripada ni dia jalan sini, sini positif kan? Sini positif, dia jalan sini, dia sampai sini positif, negatif. Kalau arus yang mengalir ke load tu, sampai ke load dia akan jadi positif, negatif. Sampai ke load lagi sekali, positif, negatif. Sampai sini, positif, negatif. Okay. So dia akan kurang. Sampai sini, dia akan jatuh. Sampai ke sini, melalui sini, dia akan jatuh. Voltage tu. Dia akan melalui voltage tu, jatuh lagi. Okay. Kadar dia jatuh tu adalah 1 volt, 3.3 volt, 4.7 volt. Okay. So kat sini dia kata Kirchhoff voltage law state that the sum of individual voltage drop in any closed loop must to source voltage. Masuk kat sini voltage jatuh, pengurangan voltage individu bersamaan dengan voltage input, voltage sumber dalam satu loop. Okey, dalam satu loop tu apa dia? Dalam satu loop tu, yang ni satu loop. Ini satu loop. Ini satu loop yang lengkap. Ini satu loop yang lengkap. Satu loop tu adalah laluan arus ke sini. So, satu loop. Okey, arus melalui sini, pusing ke sini. Okey, satu loop. Jadi pengurangan voltage individu, ni voltage individu. So voltage individu, voltage individu dia dengan sini adalah positif, sini adalah negatif. So ni adalah V1. Sini adalah positif, sini adalah negatif. Ni adalah V2. So ni positif, ni negatif, ni adalah V3. Okey. So pengurangan voltage individu, ni voltage individu ni. 3 ni adalah voltage individu. Okey, adalah bersama dengan nilai V sumber. Okey. Barulah dapat jawapan dia. Okey, barulah kita boleh tuliskan formula dia seperti inilah. Pengurangan voltage individu V1 tambah V2 V3 sama dengan V. So definisi Kirchhoff voltage law ni menggambarkan dia punya formula dia. Ataupun definisi lain, kamu boleh katakan dalam bahasa Inggeris ni, saya terjemahkan jumlah semua voltage termasuk source dengan drop adalah bersamaan dengan kosong. So VS untuk yang contoh tadi tu, VS tolak V1 tolak V2 V3 sama dengan kosong. So boleh digambarkan seperti ini. S sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 ataupun VS tolak V1 tolak V2 tolak V3.
sebab apa V1, V2, V3 ni tolak? Sebab dia ada pengurangan. Pengurangan voltage drop. Okey. Sebab tu dia tolak kat sini. Sama dengan kosong. Okay, itu adalah definisi Kirchhoff voltage law. Okey. Kita lihat slide seterusnya. Okey, slide seterusnya diberi data seperti ini. Okey, determine the unknown voltage drop V3. So, kena cari jawapan ni. Okay. V3, determine the unknown voltage drop V3 in the circuit shown below. Okay, kalau kita gunakan balik istilah Kirchhoff voltage law tu, kamu kena boleh lihat sini lah. Okay. Buat loop. Buat satu loop. So, yang ni akan jadi, kalau macam ni load ni dia panggil load lah, beban. Beban maksudnya apa-apa saja yang tak menghasilkan tenaga, tak menghasilkan voltage, tu dinamakan beban lah, load. So ni akan jadi positif, negatif. Okay, sebab laluan arus tu bila kena kat load dia akan jadi positif, dia akan negatif. Lepas tu pergi ke source yang seterusnya. Pergi ke source yang seterusnya. Source nombor 2, ni akan jadi positif, ni akan jadi negatif. Dan ni pun akan jadi positif, ni akan negatif. Okey. Okey. Jadi guna balik Kirchhoff voltage law tu, so ini adalah positif, negatif. So yang arus source ni menghasilkan arus. Okey. Okey. Bila ada load dia akan hasillah arus mengalir. Okey. So VS sama dengan 50 tolak V1, V2, V3. Okey. V1 adalah 12, ni adalah 25, VS adalah 50, V3 kita tak tahu. Jadi V3 kita tak tahu. Kita susun balik jadi macam ni. Dapatlah nilai V3 adalah 13 volt. Okey. Boleh dengar? Jelas ya, jelas. Saya takut cakap sorang-sorang. Okey. Sebab minggu lepas sering kali terputus line sering kali terputus, jadi kalau line tiba-tiba terputus, minta kamu WhatsApp terus dalam WhatsApp lah, minta kamu mesej dalam WhatsApp terus. Jadi saya boleh betulkan lah. Okey, ni jika ada load, ada 3 load kat sini. Okey, jika bukan load, dekat sini, kata sini diletakkan bateri pula. Kat tengah-tengah ni diletakkan bateri. Diletakkan bateri kat sini. So ni adalah
Diletakkan bateri ni adalah positif. Bukan. Okey, tak apa. Negatif. Okey, ni katakanlah diletakkan bateri 3 volt kat tengah-tengah ni. Okey, sini positif, negatif. Okey, kamu kalau nak buat loop tu, pilih salah satu. Oh, tadi saya tersilap. Okey, tak apa. Kita balikkan . Tadi loop tadi bukan loop macam ni . Loop adalah macam ni. Okey, katakanlah ada satu bateri kat sini. Kita letakkan bateri positif kat bawah, negatif kat atas. Yang positif, ini negatif. Okey, katakanlah macam tu. So kalau nak buat loop tu, kamu pilih salah satu. Nak buat loop untuk source ni ataupun loop untuk source ni. Saya pilih loop untuk buat source ni sebab nilai ni adalah lebih besar daripada. So loop dia ada kat sini. Tadi tersilap saya buat loop. So bila buat loop macam tu, so dia akan lalu, arus akan melalu kat sini. Arus akan lalu kat sini. Saya tak langsung sini akan jadi positif, akan jadi negatif. Okey, kat sini ada, dia akan lalu juga kat supply sini. Katakanlah dia punya loop macam ni. So ni akan jadi positif, ni akan jadi negatif, ni akan jadi positif, ni akan jadi negatif. Okey. Berapa nilai V3? Ini contoh yang lain . Negatif . Berapa nilai V3 pula ni dalam kes ni? So guna balik Kirchhoff law. V S, lepas tu dia jalan kat sini, positif, negatif, kita tolak lah. V3, lepas tu dia jalan kat sini, positif, negatif, tolak kan. Ni kalau voltage tu tak perlu tulis positif, negatif, sebab dia bila ni panjang dia akan jadi positif. Ni 3 volt. Okay, ni 3 volt, tolak 3 volt. Lepas tu yang tolak V2, tolak V3. Okey. So V3 sama dengan VS. Okey. Ada Ustaz? So V tahu. Okey. Kita lihat kat sini. VS. Okey. Tolak 3 volt. Kita padam belakang tu lah. Tolak 3. Tolak V2. Tolak V3. Okey. Kita nilai VS ni adalah 50. Kemudian V2 ni adalah V2 adalah 25. Kemudian V3 ni adalah 12. V1 silap V1. V1 sini V1 .
Sini V1. 3 di atas darah. So ni V1. So V1 adalah 12. Okey. Okey, ni 3 volt ni walaupun dia source tapi dia negatif. Sebab apa? Sebab dia sambung secara terbalik. Ha? Dia ni dia sambung secara terbalik. Okey. Apa kita kira ni jawapan dia adalah jawapan dia adalah 10 volt. Okey. Sebab apa ni negatif? Sebab dia sambung secara terbalik. Okey. So katakanlah dia sambung secara tak terbalik. Okey. Dia sambung secara tak terbalik. Ni positif, ni negatif. Okey. So kat sini adalah positif. Okey. Okey. So arus akan mengalir sini, positif, negatif. Bila sampai sini, negatif, positif. Dia akan bertambah. So ni adalah sepatutnya jadi positif. Positif. Okey. Sebab dia sampai sini, arus mengalir sini, positif, negatif. Jadi dia jatuh. Betul tak? Daripada positif ke negatif, dia jatuh. Kalau negatif ke positif, dia menaik. So, bila menaik, dia tambah. Okey, kemudian kamu lihat kat sini. Jawapannya. Bila dia menaik, jawapannya bukan lagi 10 volt, tapi adalah 6 volt. 16 volt. 16 volt. V3 adalah 16 volt. Okey. Okey, itu extra contoh. Okey. Okey. Untuk lita untuk sesiri. Okey, untuk lita sesiri, voltage lita sesiri ni kadang-kadang boleh bertindak sebagai voltage divider. Voltage divider. Masuk kat situ voltage. Divider. Kuranglah pembagi voltage. So formula untuk voltage divider ialah yang ni. Di X ni bermaksud voltage pada situ. Di tempat situ. Okey, contoh dia. So berapakah nilai voltage di yang melalui A1 dan yang melalui A2. So, nilai voltage ini. So voltage divider lah. So gunakan formula voltage divider tu kan diberi sini. So pertama sekali kamu kena dapatkan nilai RT, R total dia berapa. So R total dia ni adalah 82 tambah 68 jadi 150 ohm. 150 ohm. Okey. Jadi kalau guna formula tu balik, guna formula ni 150 ohm. Kalau guna formula ni, so V A1 sama dengan AX ni apa? AX ni A1. A1 adalah 82
bahagi RT ni adalah 1, 5, 0. Lepas tu BS adalah 10 volt. 10 volt. Okey. Jawapannya adalah apa? Kalau kamu kali sendiri. Kalau kamu selesaikan, akan dapat nilai 82 bahagi 150 kali 10. Jadi jawapan dia adalah 5.47. 5.47 volt. Okay. So, voltage divider. Untuk dua pun sama. Okay. So, kita lihat. Ni penyelesaian dia. Okay. Okay, penyelesaian V2 ni ada ni. So 4.53. V1 adalah tu. So ni adalah V1. Ni adalah nilai untuk V2. Voltage divider, pembahagi voltage. Okey, setiap load tu akan menghasilkan power. Akan menghasilkan tenaga. So P1, P2, 1A2 ni akan menghasilkan power. Okay. So P total sama dengan P1, P2, P3, P4 dan seterusnya. So P total formula ikut formula ni lah. Boleh gunakan formula yang ni untuk dapatkan nilai power. Okey, kemudian lihat kat sini. Determine the total amounts of power in the series circuit below. Okey, dia suruh cari P total. Okey, P total gunakan formula yang tadi tu. Ni. Okey, masukkan VS adalah 15. Total adalah 100. 100 A1, A2, A3, A4 tambah semua, jawapannya adalah 100 ohm. Okey, 100 ohm. So selesaikan, ni 15 kuasa 2. Selesaikan, dapatlah P total dia adalah 2.25 watt. Watt. Power dalam watt lah. Okey. Ada soalan tak? Okay, Tiada sir. nampak macam tak sempat nak habis satu slide ya. Kita tengok slide ni berapa ni. Slide ni tak ada 36 slide ya. Okey, tapi tak apa. Kita masuk sekejap parallel connection. Okey, parallel connection ni kita selari. Kita selari. If two or more components are connected across the same voltage source, they are in parallel. In parallel circuit. So kat sini dia kata jika komponen tu disambung secara dengan semua komponen mempunyai nilai voltage yang sama. Okey. Contohnya A1, A2 ni. Okey, A1, A2. Ni A1, A2 disambung pada voltage source yang sama. Same voltage source. So disambung voltage source yang sama. Katalah disambung macam ni. Ni. Okey, ada positif, negatif.
Dia sambung sini. Ini adalah positif, negatif. So ini positif, ini adalah negatif. Disambung sama. So yang dapat A2 voltage ni, VS ni, A1 pun dapat voltage ni, nilai voltage yang sama. Okey, itu dinamakan parallel connection. Macam nak tengok parallel connection macam tu. Okey, dan dia bukan macam string yang tadi tu macam tali kan. Si siri tu macam satu laluan saja. So ni ada banyak laluan. Contohnya macam kamu lihat kat sini. Okey. Boleh. Okey, arus akan mengalir kat sini. Akan mengalir kat sini, dia akan pergi ke sini. Dia akan pergi ke sini. So bila arus sampai kat sini, sampai kat titik ni, arus ni akan pecah dua. Satu pergi kat sini, satu pergi ke sini. Satu pergi ke A1, satu pergi ke A2. Okey. Pecah dua. Sampai titik ni pecah dua. Lepas tu sampai sini dia sambung balik. Dia bergabung balik. Sampai titik ni dia bergabung balik. Okey. Bergabung balik. Sampailah ke sini. Okey. So current tu dia akan pecah. If there is more than one current path or branch between two separate point ni lah, separate point nodes, and if the voltage between those 2 point also appear across each of the branches, then there is a parallel circuit between those 2 point. So kat situ nampak kan. So arus ni dia pecah dua. Sampai satu point tu dia pecah dua. Itu adalah bermakna itu adalah circuit selari. Okey, kalau kamu lihat dekat B ni, okey, dekat B ni, macam mana nak tahu ni sesi atau selari? Anggapkan A dengan B ni disambung satu bateri. Sambung satu bateri ni. So bila sambung satu bateri ni, arus akan mengalir daripada sini positif ke negatif. So akan lalu kat sini sampai sini satu titik ni dia pecah dua, dia pergi sini satu, arus ni pergi sini satu. Okey. Ini akan pergi sini. Ini akan pergi sini. Arus akan sentiasa pergi daripada positif ke negatif. Akan pergi sini. So arus akan sampai sini. Dia akan sampai ke titik ni, dia akan bergabung balik. Dia akan pergi ke sini, ke B ni. Okey. Okey. So dia pecah dua. So ni adalah sesiri juga. Selari juga. Okey. Okey. Untuk yang ni pula. Untuk yang C pula, kita anggapkan diletak satu bateri kat sini. Letak satu bateri sini. Positif, negatif. Sambung ni, sambung sini. So arus akan mengalir daripada positif ke negatif. So dia akan sampai sini. Lepas tu dia akan pecah dua. Okay, dia akan arus akan mengalir ke sini. Lepas tu sampai sini, sampai titik ni, dia pecah dua. Pergi sini, pergi sini. Pergi sini, pergi sini. Pergi sini, dia bergabung kat sini balik, pergi ke sini. So dia akan pergi ke sini, pergi ke negatif bateri ni. So dia akan pecah dua. Benda yang pecah dua, yang mana-mana arus yang pecah dua tu, dia akan jadi adalah liter sesiri, selari, liter selari. Okey. Okey. Dan lagi satu, bila dia pecah dua, same voltage source. Same
Jangan kamu ingat semua yang pecah, yang arus yang pecah dua ni dia selari. Sebab kalau dia pecah dua tu kemungkinan dia adalah gabungan antara sesiri dan selari. Dan dia tak tak mungkin sesiri lah. Dia antara dua. Kalau pecah arus yang pecah dua ni antara dua. Sama ada dia adalah selari ataupun dia adalah liter tu adalah gabungan liter sesiri dan selari. Okay. So kalau current yang pecah dua tu macam tu. Antara dua. Sama ada dia liter selari ataupun liter gabungan sesiri dan selari. Okay. Kalau same, barulah benda tu adalah liter selari. Okey, untuk liter selari, dia punya Vs dia sama dengan V1, V2, V3, V4. 1, 2, 3, 4 ni adalah load. Okey. Kemudian dia punya total resistance. Total resistance dia sama dengan RT sama dengan 1 bahagi 1/4 tambah 1/R tambah 1/R3 dan seterusnya. So itu adalah total resistance. Okay, for two parallel, for two resistor in parallel, guna formula ni. Tapi yang ni, formula ni saya tak galakkan kamu guna. Sebab yang ni hanya khas untuk dua resistor sahaja. Okay. Seumumnya, formula yang elok digunakan adalah formula ini. Formula yang ini. Ini yang bagus. Dan ni yang elok digunakan lah. Kalau yang ni sesuai untuk dua saja. Dua saja resistor. Dua saja rintangan lah. Kalau ada banyak, elok guna ni. Tapi saya galakkan yang ni lah. Yang ni. Okay. Yang ni. Okay. Kat sini dia suruh calculate RT. Okay. So, calculate RT. Contoh A, contoh B dan contoh C. Okay, ni semua liter selari ni. Liter selari. So, calculate dia. Gunakan balik formula tu. Solution dia. Dengan 1 bahagi ni. Dapat jawapan dia. RT sama dengan. So, yang circuit nombor ni ada 3 circuit. Yang ni ada 2 resistor. Circuit ni ada 3 resistor. Circuit ni ada 2 resistor. So, gunakan formula tu. Okay, dapatlah jawapan dia. Dapatlah jawapan dia. Okay. Kirchhoff current law. Kirchhoff current law ni, tadi kamu belajar tentang Kirchhoff voltage law. Sekarang ni Kirchhoff current law. Okay, Kirchhoff current law ialah the sum of the current into a junction equal the sum of current out of junction. Okay. If there are two branches, IT equal I1 plus I2. When these two current combine at the junction at the other end of the parallel branch, then I1 equal to IT. Contohnya macam ni, gambar ni. Okay. So gambar ni, arus akan mengalir macam ni. Ni gambar ni ada sikit kesilapan. So kita kena ubah. Dan kesilapan tu
letak bateri ni tak betul. Sepatutnya letak bateri ni adalah ni positif, ni adalah negatif. So ni adalah positif, ni adalah negatif. Okey, bukan letak macam ni. Letak dia macam ini. So arus akan mengalir kat sini sampai sini, dia akan pecah 3. Pecah sini, dan pecah sini. Sampai 3. So bila dia pecah 3, arus yang sampai satu titik ni dia akan pecah 3. Jadi I1, I2, I3 bersama dengan IT. IT itu adalah 100 mili sama dengan 30 tambah I2 tambah 20 mili. Okey. So dia suruh cari I3. I3 sama dengan 100 mili, 30 mili tolak 20 mili. 100 tolak 20, 30 mili tolak 20 mili. So jawapannya adalah 50 mili. Jawapannya adalah 50 mili. Okey? Ada soalan tak dekat tu? Okey, ada soalan tak dekat tu? Saya rasa dah pukul 11 dah. Okey, sir, okey. Untuk contoh yang seterusnya nanti kita okey. Slide ini saya dah tulis yang pen ni menjawab jawapan kat sini. Dah 20 mili. Okey. Ada soalan tak? So seterusnya kita tengok current divider untuk minggu depan. Okey, ada soalan tak? Tak ada, sir. Tiada, sir. Jelas, sir. Okey. Saya rasa setakat itu saja kelas kita. So kita akan jumpa balik minggu depan lah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.